Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi subjek GGGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan berkaitan dengan rubrik analitik dan holistik yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Fatin Nabila binti Rizwan, Fatin Najwa binti Rizwan, Syafiqah binti Syam Syahrul, Muhammad Syazwan bin Syarifuddin, saya sendiri iaitu Muhammad Fitri bin Mustafa, Nur Nadirah binti Muhammad Nazlan, dan akhir sekali Nik Nur Najah binti Muhammad. Dalam pembinaan rubrik ini, kami telah memilih subjek sains tahun 4. Dalam subjek sains tahun 4, kami telah memilih unit 2 iaitu manusia, yang mana standard kandungannya ialah memahami perkumuhan dan penyahtinjaan, manakala standard pembelajaran pula ialah mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan. Seterusnya tibalah bahagian pelaksanaan pentaksiran, yang mana kami akan memberikan kepada murid-murid soalan dan juga tugasan untuk mereka laksanakan dan jawab, dan kami akan menilai prestasi mereka berdasarkan hasil kerja mereka. Tugasan yang diberikan kepada murid ialah mereka diminta untuk membincangkan maksud perkumuhan, penyahtinjaan serta organ dan hasil perkumuhan di dalam kumpulan masing-masing. Setelah itu, setiap kumpulan perlu membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. Itu sahaja daripada saya, dan saya serahkan bahagian seterusnya kepada sahabat saya. Okey, saya Nadira akan meneruskan pembentangan. Sebelum melaksanakan pembinaan rubrik, guru akan menetapkan objektif pembelajaran, iaitu apa yang ingin dicapai oleh murid di akhir proses PDPC. Objektif pembelajaran untuk standard kandungan bagi unit ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan. Untuk rubrik pertama, kita akan melihat kepada pembinaan rubrik analitik. Rubrik analitik ini sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditafsir. Ia dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. Setelah penetapan jenis pelaksanaan pentaksiran dan objektif pembelajaran dilakukan, guru perlu menetapkan kriteria prestasi yang ingin dinilai. Okey, merujuk kepada soalan atau tugasan berkumpulan, aspek pertama yang ingin dinilai adalah pendedahan maklumat oleh setiap kumpulan tentang maksud perkumuhan dan penyahtinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Seterusnya, susunan maklumat di kertas mahjun tentang maklumat yang dinyatakan sama ada kemas, jelas, terperinci atau sebaliknya. Aspek yang ketiga yang ingin dinilai adalah kerja berkumpulan. Disebabkan ianya adalah tugasan berkumpulan, nilai kerjasama dan komitmen sangatlah penting untuk menjayakan tugasan ini. Kemudian, pembentangan berkumpulan iaitu kelancaran bahasa, keyakinan semasa penyampaian maklumat dan juga penglibatan ahli dalam pembentangan akan diambil kira. Okey, akhir sekali, aspek yang dinilai adalah penguasaan tajuk. Okey, setiap kumpulan dapat menjawab soalan yang diajukan oleh guru atau kumpulan lain dan juga keyakinan ketika menjawab soalan. Okey, untuk langkah seterusnya, kita akan melihat kepada penetapan tahap kualiti setiap kriteria. Okey, langkah ini amat penting kerana ianya akan memberikan keputusan sama ada murid dapat menguasai tajuk dengan sempurna atau tidak. Okey, tahap kualiti bagi setiap kriteria yang ditentukan terbahagi kepada kategori cemerlang, iaitu dalam lingkungan markah tertinggi iaitu 8 hingga 10 markah. Seterusnya sederhana iaitu bagi 5 hingga 7 markah untuk setiap aspek yang dinilai, yang berbeza dengan rubrik holistik yang menilai secara keseluruhan. Untuk tahap yang paling rendah iaitu lemah yang merangkumi 0 hingga 4 markah, yang bermakna terdapat kekurangan jelas yang ditunjukkan oleh kumpulan dalam aspek yang dinilai. Okey, itu sahaja daripada saya. Pembinaan grid rubrik analitik dinilai berdasarkan 5 aspek, iaitu aspek yang pertama adalah maklumat tentang maksud perkumuhan dan penyahtinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Aspek yang
kedua yang dinilai ialah susunan maklumat di kertas mahjong tentang maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Aspek yang dinilai yang ketiga adalah kerja berkumpulan, seterusnya adalah pembentangan berkumpulan, dan aspek yang terakhir yang dinilai adalah penguasaan tajuk. Bagi aspek yang dinilai yang pertama iaitu maklumat tentang maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan, mereka yang mendapat cemerlang iaitu markah 8 hingga 10. Maklumat disenarai dengan jelas dan tepat berkaitan maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Seterusnya, mereka yang mendapat markah 5 hingga 7 iaitu sederhana. Maklumat disenaraikan dengan jelas tetapi kurang tepat berkaitan maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Mereka mendapat markah 0 hingga 4 markah iaitu lemah kerana maklumat kurang jelas dan tidak tepat. Aspek yang dinilai yang kedua iaitu susunan maklumat di kertas mahjong tentang maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Mereka mendapat cemerlang markah 8 hingga 10 kerana hasil kerja kemas dan mudah difahami dan juga susunan maklumat jelas dan terperinci. Seterusnya adalah sederhana, markah 5 hingga 7, hasil kerja kurang kemas dan susunan maklumat juga kurang jelas. Bagi mereka yang mendapat 0 hingga 4 markah iaitu lemah, hasil kerja tidak kemas dan susunan maklumat juga tidak jelas. Aspek yang dinilai yang ketiga iaitu kerja berkumpulan. Mereka yang mendapat markah cemerlang 8 hingga 10 kerana semua ahli kumpulan memberikan kerjasama dan komitmen dalam menyiapkan tugasan. Mereka yang mendapat 5 hingga 7 markah iaitu sederhana kerana sebahagian besar ahli kumpulan memberikan kerjasama dan komitmen dalam menyiapkan tugasan. Mereka yang mendapat 0 hingga 4 markah iaitu lemah kerana hanya sebilangan kecil ahli kumpulan yang memberikan kerjasama dalam menyiapkan tugasan. Aspek yang dinilai yang keempat adalah pembentangan berkumpulan. Mereka yang cemerlang iaitu mendapat 8 hingga 10 markah kerana kelancaran bahasa amat baik, berkeyakinan tinggi dalam menyampaikan pembentangan, dan majoriti ahli kumpulan terlibat dalam pembentangan. Mereka yang mendapat markah sederhana iaitu 5 hingga 7 kerana kelancaran bahasa baik, berkeyakinan dalam menyampaikan pembentangan, dan separuh dari ahli kumpulan terlibat dalam pembentangan. Mereka yang mendapat markah 0 hingga 4 iaitu lemah kerana kelancaran bahasa kurang baik, keyakinan yang memuaskan dalam menyampaikan pembentangan, dan hanya 1 atau 2 orang ahli sahaja yang membentangkan hasil kerja. Aspek yang terakhir yang dinilai iaitu penguasaan tajuk. Mereka yang mendapat markah cemerlang iaitu 8 hingga 10 markah kerana telah menjawab soalan yang diajukan dengan tepat, berkeyakinan tinggi ketika menjawab soalan. Seterusnya adalah sederhana, 5 hingga 7 markah, menjawab soalan yang diajukan dengan kurang tepat dan berkeyakinan ketika menjawab soalan. Yang terakhir adalah lemah, mendapat 0 hingga 4 markah kerana menjawab soalan yang diajukan dengan tidak tepat dan kurang keyakinan ketika menjawab soalan yang diajukan. Itu sahaja. Okey, saya sambung pada bahagian rubrik holistik. Untuk rubrik holistik ni, ia mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid, dan ia juga dinilai berdasarkan kriteria-kriteria
yang lebih terperinci. Berikut merupakan kriteria prestasi. Untuk kriteria prestasi yang dinilai, yang pertama ialah maklumat mengenai perkumbahan dan penyahtijahan. Yang kedua, hasil kerja. Yang ketiga, susunan maklumat. Yang keempat, keyakinan dalam kumpulan. Yang kelima, penggunaan bahasa. Yang keenam, keyakinan yang dilakukan semasa pembentangan. Yang ketujuh, penlibatan ahli dalam kumpulan. Dan yang terakhir, yang ke-8, kebolehan dalam menjawab soalan. Seterusnya adalah tahap kualiti setiap kriteria. Ianya terbahagi kepada 3, iaitu cemerlang, baik dan juga lemah. Bagi markah cemerlang adalah antara 8 hingga 10 markah, manakala baik 5 hingga 7 markah dan lemah 0 hingga 4 markah. Seterusnya adalah pembinaan grade rubrik holistik. Kriteria atau skala penerangan cemerlang 8 hingga 10 markah, baik 5 hingga 7 markah, lemah 0 hingga 4 markah. Bagi penerangan akan diterangkan oleh pembentang yang seterusnya. Untuk penerangan berkenaan kriteria atau skala rubrik holistik, markah antara 8 hingga 10 adalah dalam kategori cemerlang, di mana maklumat disenarai dengan jelas dan tepat berkaitan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Hasil kerja kemas dan juga mudah difahami, susunan maklumat jelas dan terperinci, dan semua ahli kumpulan memberikan kerjasama dan komitmen menyiapkan tugasan dengan baik. Selain itu adalah penggunaan bahasa, kelancaran bahasa yang amat baik dan juga berkeyakinan tinggi dalam menyampaikan pembentangan. Majoriti ahli kumpulan terlibat dalam pembentangan dan berkeyakinan tinggi ketika menjawab soalan. Manakala markah antara 5 hingga 7 adalah dalam kategori baik, di mana maklumat disenaraikan dengan jelas tetapi kurang tepat berkaitan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan, organ perkumuhan serta hasil perkumuhan. Hasil kerja kurang kemas dan susunan maklumat kurang kemas. Sebahagian besar ahli kumpulan memberikan kerjasama dan komitmen dalam menyiapkan tugasan. Kelancaran bahasa baik, berkeyakinan dalam menyampaikan pembentangan. Separuh dari ahli kumpulan terlibat dalam pembentangan, menjawab soalan yang diajukan dengan kurang tepat dan berkeyakinan ketika menjawab soalan. Manakala murid yang mendapat markah antara 0 hingga 4 adalah dalam kategori lemah, di mana maklumat kurang jelas dan tidak tepat, hasil kerja yang tidak kemas, susunan maklumat tidak jelas, dan hanya sebilangan kecil ahli kumpulan sahaja yang memberikan kerjasama dalam menyiapkan tugasan. Kelancaran bahasa yang kurang baik, keyakinan yang memuaskan dalam menyampaikan pembentangan. Hanya 1 atau 2 orang ahli kumpulan sahaja yang membentangkan hasil kerja, menjawab soalan yang diajukan dengan tidak tepat, kurang keyakinan ketika menjawab soalan. Itu sahaja dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 2. Sekian, terima kasih.